Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ansuril islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Terima kasih pengurusi majlis yang saya hormati dan saya kasihi seluruh jawatan kuasa masjid, para imam, para bilal, para asatizah, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah sekalian. Pada hari ini alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita berkumpul, meluangkan sedikit masa cuti kita. Masa sepatutnya kita berehat bersama-sama dengan keluarga. Masa melepaskan lelah daripada kerja. Untuk bersama-sama dengan perjuangan rakyat yang berada di sebuah negara nun jauh di sana. Yang mana dengan keprihatinan dan kecanaan kita, maka ia menyempurnakan iman kita dan menepati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita untuk memberikan perhatian, kecanaan dan keprihatinan kepada saudara-saudara kita, sama ada yang jauh ataupun yang dekat. Dan hari ini alhamdulillah kami datang dari Bandar Baru Bangi sama-sama dengan rombongan kami. Ada yang dari Gaza, ada yang dari Uni Syams, ada dari pasukan kami di Bandar Baru Bangi. Kami sampai sekejap tadi jam 5.30 pagi untuk berada bersama-sama dengan kalian. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat, suntikan semangat yang dapat sampai kepada tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Hari ini insya-Allah kita nak bercerita sedikit berkenaan dengan saudara-saudara kita yang tinggal di bumi Palestin. Dan hari ini mungkin perkongsian kita sedikit berbeza kerana kita tidak bercerita dengan maklumat dan informasi yang mungkin kita dapat daripada media sosial, daripada laman-laman web, daripada akhbar. Tetapi hari ini insya-Allah kita menceritakan tentang bumi Palestin daripada persepsi orang-orang Palestin, daripada apa yang dilihat dan dirasai oleh orang-orang Palestin sendiri. Kerana alhamdulillah saya diberi peluang untuk berada di bumi Palestin, tinggal di sana sejak tahun 2013. Ke sana sebagai pelajar di Universiti Islam Gaza dalam bidang syariah. Ijazah yang kedua setelah menamatkan ijazah yang pertama di dalam bidang sains marin di Universiti Malaysia Sabah. Tamat pengajian di Universiti Malaysia Sabah, saya ke Syria selama 1 tahun setengah. Berkenalan dengan sahabat saya Ustaz Akmal yang mengatur program kami 4 hari yang padat di Kedah ini insya-Allah. Dan bila saya pulang ke Malaysia daripada bumi Syria dengan sebab serangan dan peperangan yang semakin dekat kepada Dimashq, ibu negara Syria, maka saya diberi pilihan oleh ibu dan ayah untuk menyambung pengajian syariah yang telah pun dimulakan. Dan ketika itu ibu dan ayah memberi beberapa pilihan, sama ada untuk menyambung di bumi Jordan, di bumi Mesir, di bumi Malaysia ataupun di bumi Gaza. Dan setelah membuat pertimbangan pendek, saya menyebut kepada diri sendiri bahawa mungkin kalau saya belajar di Mesir ketika itu yang ada 12,000 orang pelajar Malaysia, ataupun di Jordan yang ada sekitar 5,000 orang pelajar Malaysia, maka saya mungkin tidak boleh berbahasa Arab dengan baik setelah saya balik ke bumi Malaysia. Maka saya memilih untuk berada di bumi Gaza, yang mana laluan masuk ke Gaza ketika itu agak mudah memandangkan yang memerintah adalah Dr. Morsi. Dan saya pergi ke bumi Gaza bersama-sama dengan rakan-rakan NGO. Ketika itu belum ada lagi rakyat Malaysia yang tinggal di bumi Gaza dan tidak ada lagi pelajar Malaysia yang mendaftar di Universiti Islam Gaza. Maka saya pergi ke sana dalam keadaan saya tahu bahawa saya akan tinggal seorang diri sebagai seorang rakyat Malaysia di bumi Gaza.
dan sehingga kini masih lagi menjadi pelajar tunggal yang belajar di Universiti Islam Gaza. Saya duduk di bumi Gaza sebagai seorang pelajar, pada masa yang sama mengasaskan Persatuan Cinta Gaza Malaysia. Duduk di sana 2013, 2014, 2015, 2016 mengikat perjuangan dan batang tubuh dengan Palestin, bila mana saya berkahwin dengan seorang wanita Palestin. Saya berkahwin dengan seorang balu, bekas isteri kepada seorang asyahid, Komander Brigade Izzuddin Al-Qassam, yang syahid pada tahun 2008. Dan alhamdulillah, wanita ini mempunyai 5 orang anak. Jadi saya berkahwin dengan seorang isteri, automatik dapat 5 orang anak, alhamdulillah. Dan saya juga mempunyai 3 orang anak sendiri hasil perkahwinan tersebut dan seorang cucu. Jadi saya dah ada gelaran datuk. Dan alhamdulillah, beberapa kali siri peperangan yang berlaku di dalam bumi Gaza. Sejak Gaza mula dikepung pada tahun 2006, berlaku perang yang pertama, Perang Furqan, selama 21 hari pada tahun 2008. Seterusnya perang yang kedua 2012, Hijaratus Sijil. Kemudiannya perang pada 2014 yang berlanjutan selama 51 hari. Perang pertama yang saya lalui dalam keadaan saya berada di dalam bumi Gaza. Dan perang yang seterusnya pada tahun 2021, 11 hari juga saya berada di dalam bumi Gaza. Dan 2023 perang yang sedang berlaku ketika ini, saya tidak dapat bersama-sama dengan isteri dan juga ahli keluarga, anak-anak tiri dan juga anak sendiri seramai 7 orang yang berada di dalam bumi Gaza pada saat ini. Maka hari ini alhamdulillah kita datang untuk berkongsi cerita dengan kalian. Mudah-mudahan kita dapat merasai penderitaan kesakitan yang sedang dilalui oleh mereka yang berada di bumi Gaza, khususnya di luar daripada waktu peperangan. Kerana umat Islam yang berada di Malaysia, di luar Malaysia, media antarabangsa, masyarakat di dunia, mereka hanya mengambil perhatian terhadap apa yang berlaku di bumi Palestin, khususnya ke atas bumi Gaza, bila mana berlaku peperangan, bila mana berlaku pertumpahan darah, bila mana lahir dan munculnya anak-anak yatim yang baru hasil daripada peperangan. Tetapi pada hakikatnya orang yang berada di bumi Gaza itu, mereka tidak hidup di dalam kesengsaraan hanya pada waktu perang. Tetapi lebih sengsara lagi, mereka duduk di dalam keadaan di luar pada waktu peperangan, di dalam kepungan yang diletakkan ke atas mereka sama ada oleh pihak Zionis Israel ataupun oleh pihak Mesir, yang menyebabkan mereka terkandas di dalam satu wilayah daripada bumi Palestin tersebut dengan berdepan 1001 ujian. Saya ingat satu ketika saya didatangi oleh seorang kawan. Saya jumpa dia di masjid, sedang solat asar berjemaah di sana. Tiba-tiba kawan ini datang kepada saya, dia kata, "Wahai Nadir, saya nak minta sumbangan daripada tuan, daripada NGO yang tuan usahakan, kerana anak saya ni dia diuji dengan sakit leukemia, kanser darah. Anak saya dia tak boleh nak dirawat, tak dibenarkan untuk dihantar keluar daripada bumi Gaza untuk mendapatkan rawatan di luar, dan peralatan perubatan yang ada di dalam bumi Gaza tidak cukup. Maka dia minta daripada saya sejumlah wang untuk menguruskan perbelanjaan perubatan anaknya. Tetapi ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, bukan tahun yang berlakunya peperangan. Maka seperti kebiasaan, akaun NGO hampir kosong. Kita tak dapat nak menampung khususnya projek-projek perubatan yang memerlukan kos yang tinggi. Saya sebutkan kepada kawan saya itu, minta maaf kami tak dapat nak bantu tuan. Sebab sekarang ni di luar daripada waktu peperangan, dan bila tidak ada peperangan maka sumbangan sangat perlahan. Kawan saya ini ucapkan terima kasih kepada saya. Dia kata tak apa, kalau begitu saya akan usahakan di tempat yang lain. 1 bulan, 2 bulan selepas daripada itu, saya pergi ke masjid yang sama, berjumpa sekali lagi dengan sahabat ini. Saya tanya kepada dia bagaimana keadaan si anak. Mudah-mudahan sudah semakin baik. Dan kawan saya ini memberikan jawapan yang menyentap hati saya ketika itu. Dia kata, "Alhamdulillah, anak saya sudah berada dalam jagaan yang jauh lebih baik daripada jagaan saya. Anak saya ini telah mati
kerana tak dapat ubat yang diperlukan dan telah berada di sisi Allah, Allah yang jaga dia sekarang. Maka keadaan ini bukan keadaan yang luar biasa di bumi Gaza. Satu ketika lain, satu orang pakcik dia datang kepada saya, dia minta sumbangan. Dia kata, saya perlukan sumbangan untuk sekian-sekian, boleh tak berikan kepada saya? Maka saya memberikan jawapan yang sama. Saya kata, kita berada di luar pada waktu peperangan, bermakna kami tak boleh nak bagi sumbangan kepada encik, kepada tuan, sebab kita hampir tidak ada duit di dalam akaun kita. Maka pakcik ni dia buat apa tuan-tuan dan puan-puan? Dia angkat tangannya, dia tadah ke langit dan dia katakan, Ya Allah, bagilah berlaku peperangan ke atas Gaza, Ya Allah. Bagilah Palestin diserang, Ya Allah. Kerana bila mana Palestin diserang, bila mana Gaza diserang, barulah umat Islam akan ingat kepada kami, Ya Allah. Barulah umat Islam akan berikan sumbangan kepada kami, Ya Allah. Maka ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, saya sedar bahawa semangat kita, sokongan kita untuk Palestin adalah sokongan yang bermusim dan bernoktah. Bila mana tamat peperangan, kita mudah untuk melupakan Palestin, kita lupa kepada orang yang tinggal di sana yang sebenarnya mewakili kita, supaya kita boleh ada jawapan kelak di hari akhirat bila mana kita ditanya apa yang kita buat untuk mempertahankan tanah wakaf milik umat Islam ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, tahun 2014 bila mana berlaku peperangan selama 51 hari, saya ingat ketika itu saya duduk di sebuah rumah. Saya duduk di tingkat 5 bangunan sebuah klinik yang nama dia Ayadat Haifa. Bila saya duduk di sana dalam suasana peperangan itu, bom-bom berjatuhan di sekitar bangunan tersebut, roket-roket diletupkan hampir setiap minit di seluruh kawasan. Maka kita duduk di bangunan ni, kita rasa macam kita bermain roller coaster. Bangunan tu dia akan sentiasa bergoyang dan bergoyang dan bergerak. Tetapi sebagaimana kebiasaan orang-orang Palestin, dia ajarkan kepada kami satu benda. Dia kata, benda yang kita tidak boleh kawal, maka kita kena tawakal. Benda yang kita tidak boleh kawal, kita kena tawakal. Dan itu rahsia kekuatan mereka. Bila mana benda-benda yang ada di hadapan mereka, mereka tak boleh nak kawal. Tak boleh nak kawal kawasan mana yang Zionis Israel nak serang. Tak boleh nak kawal, nak tentukan kawasan itu adalah kawasan yang selamat untuk berlindung ataupun tidak. Tak boleh nak kawal sama ada kalau berlaku pengeboman, adakah mereka akan mati syahid ataupun Allah akan selamatkan mereka daripada bawah runtuhan. Semua benda yang tidak boleh dikawal, maka kita tawakal. Maka saya duduk di rumah tersebut, sedang masak untuk berbuka puasa. Tiba-tiba terdengar satu bunyi letupan yang kuat. Dan kawan-kawan di Palestin dia ajarkan bila mana berlaku letupan yang kuat, kena pergi tengok rumah kita yang dibom ataupun bukan rumah kita. Sebab Zionis Israel bila mana dia nak mengebom mana-mana rumah, dia akan mengetuk pintu terlebih dahulu. Tapi cara mereka ketuk pintu ni bukan macam kita pergi ketuk pintu jiran nak beraya, tidak. Mereka akan ketuk pintu dengan cara mereka mengebom atap rumah tersebut dengan roket daripada drone-drone yang kecil. Drone-drone tanpa juru terbang. Bila mereka bom atap rumah kita dengan roket daripada drone tanpa juru terbang, maknanya kita ada masa 3 sehingga 5 minit untuk keluar daripada rumah. Kerana selepas daripada itu akan datang F-16, F-35, jet-jet perang mereka yang akan meledakkan keseluruhan bangunan tersebut. Sebab itulah di bumi Palestin, bila mana berlaku peperangan, biasanya kita akan sediakan satu beg di depan pintu berisi dokumen-dokumen penting. Kita akan isi satu beg yang seterusnya berisi pakaian untuk satu keluarga boleh bertahan sekurang-kurangnya 3-4 hari di luar daripada rumah. Kita telah buat perancangan. Contohnya masa tahun 2021 kami dah merancang dengan ahli keluarga saya sebutkan abang yang bongsu dia kena ambil adik yang paling kecil. Yang nombor 2 kena ambil yang second last. Yang ketiga kena ambil beg dokumen. Yang keempat kena ambil beg pakaian. Masing-masing dah ada tanggungjawab. Ada mereka yang berada di bumi Palestin ini, mereka tidur dalam keadaan menutup aurat. Wanita-wanita mereka biasanya mereka bertidur dalam keadaan bertelekung. Sebab kalau berlaku letupan dan amaran, maka mereka sempat untuk lari dalam keadaan aurat mereka terjaga. Kalau mereka mati syahid pun dibawa ke hospital dalam keadaan aurat mereka tertutup. Maka ketika itu bila mana berlaku letupan tersebut, di klinik yang saya duduk tahun 2014, saya pun pergi tengok adakah rumah saya yang dibom ataupun tidak.
Rupa-rupanya bila saya buka tingkap, yang dibom bukan rumah saya, tetapi rumah di sebelah rumah saya. Ketika itu saya lega dan saya sebutkan Alhamdulillah. Maka saya tutup balik tingkap, azan maghrib berkumandang dan saya berbuka puasa. Esoknya saya turun daripada rumah, saya pergi ke tempat yang telah dibom itu dan mendapati rupa-rupanya ia adalah tempat simpanan roket-roket milik para mujahidin. Sebab mujahidin ini mereka bukannya tentera negara yang berdaulat, mereka bukannya tentera negara yang sistematik dan tersusun. Mereka hanyalah sayap bersenjata parti-parti politik tertentu, seperti Brigade Izzuddin Al-Qassam yang sentiasa kita dengar khabarnya. Mereka ini adalah sayap bersenjata kepada kumpulan Hamas. Jadi rupa-rupanya mereka simpan di sebelah rumah saya itu roket-roket mereka. Mereka tak bagi tahu kepada saya. Kalau mereka bagi tahu, saya dah pindah ke rumah yang lain. Tetapi Allah takdirkan Alhamdulillah roket-roket tersebut tidak meletup. Maka tidaklah saya kembali ke pangkuan Allah ketika itu. Tetapi itu bukan pengalaman satu-satunya dan pertamanya yang berlaku bila mana nyawa berada di hujung tanduk. Yang lebih menyakitkan ialah satu peristiwa yang berlaku pada tahun 2018 dalam satu perarakan yang dibuat oleh penduduk-penduduk di Gaza. Satu perarakan yang mereka namakannya sebagai The Great Return March ataupun Masirah Al-Audatul Kubra, ataupun perarakan untuk mereka kembali ke tanah-tanah asal mereka, di mana ketika itu puluhan ribu para pemuda mereka berkumpul di sempadan-sempadan sepanjang Gaza dan juga tanah haram Israel. Mereka cuba untuk berarak mendekati pagar-pagar pemisah yang ada di antara Gaza dan juga kawasan tanah haram Israel tersebut. Di hadapan mereka, mereka nampak tentera-tentera Israel yang sedang berjaga dengan sniper, dengan kenderaan berperisai, dengan kereta-kereta kebal Merkava mereka. Mereka yang berjaga di sebalik beting-beting pasir. Tetapi para pemuda ini mereka tidak takut. Mereka bergerak satu langkah demi satu langkah ke hadapan. Setiap kali mereka melaungkan Allahu Akbar, maka mereka semakin berani dan bergerak semakin lama semakin ke hadapan. Ketika itu saya bergerak bersama-sama dengan pemuda-pemuda ini, dan kita melihat bagaimana Zionis Israel mempunyai kepakaran yang cukup tinggi di dalam kerja-kerja yang mereka lakukan, khususnya para tentera mereka dan para sniper-sniper mereka. Di mana dalam satu kejadian di hadapan saya, satu orang sniper Zionis dengan satu butir peluru menumbangkan 3 orang pemuda sekaligus. Ditembak kaki lelaki yang pertama, tembus masuk ke dalam kaki pemuda yang kedua, tembus masuk ke dalam kaki pemuda yang ketiga, dan ketiga-tiga pemuda tersebut tumbang. Saya berada di belakang pemuda yang ketiga ketika itu. Jadi tuan-tuan, kalau ada rezeki sampai ke bumi Gaza, insya-Allah nak ikut demonstrasi, pastikan ada sekurang-kurangnya 3 orang di hadapan. Ketika itu berlaku tembakan daripada pihak Zionis Israel dengan peluru-peluru yang mereka panggil sebagai butterfly bullet. Butterfly bullet ni sebab apa namanya butterfly bullet? Sebab bila mana ia digunakan untuk ditembak ke arah mangsa, ia akan terbuka dan akan berputar, berpusing seperti butterfly. Ia akan merobek segala isi kandungan organ-organ dalaman orang yang ditembak, barulah dia akan keluar meninggalkan batang tubuh tersebut. Dan sasaran ketika itu oleh Zionis Israel bukanlah untuk memperbanyakkan jumlah syuhada, tetapi untuk mencacatkan seramai mungkin pemuda-pemuda yang keluar berarak setiap hari Jumaat sepanjang 2018 itu untuk merencatkan dan memusnahkan masa depan mereka. Tetapi saya banyak jumpa dengan pemuda-pemuda Palestin ini, pemuda-pemuda Gaza, yang batang tubuh dia penuh dengan kesan-kesan peluru. Ada yang pernah ditembak 3 kali, ada yang pernah tembak 4 kali, 5 kali, ada yang ditembak tembus peluru tersebut kakinya tak kena tulang, maka lukanya sembuh, tetapi jalan tempang. Ada yang kena berkerusi roda, kakinya kedua-duanya telah putus, ditembak di dalam The Great Return March, tetapi masih lagi pergi ke perarakan-perarakan aman tersebut dengan ditolak oleh kawan-kawan mereka. Jadi ini semangat orang Palestin yang cukup luar biasa. Dan Alhamdulillah, sesekali kita akan mendengar laungan ketika itu Asyahid-Syahid disebutkan. Bermakna ada pemuda yang telah ditembak oleh Zionis Israel telah pun mati syahid.
Dan para pemuda Palestin yang lain, bila mana mereka mendengar lawangan syahid, mereka tidak lari daripada kawasan tersebut yang berlaku tembakan, malah mereka pergi lari nak tengok siapa yang mati syahid, dan mereka berlumba-lumba untuk mendapatkan jenazah batang tubuh tersebut, didukung beramai-ramai, dibawa ke ambulans, seterusnya dibawa ke tanah-tanah perkuburan. Maka ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu dan kita sedar dan kita ucapkan syukur Alhamdulillah bahawa yang berada di hadapan Zionis Israel ini adalah para pemuda yang semangatnya sebegitu, yang insya-Allah tidak akan meninggalkan perjuangan di bumi Palestin buat selama-lamanya sehinggalah ia dibebaskan. Berlalu tahun 2014, berlalu tahun 2021, masuk ke tahun 2023 yang sedang kita depani pada hari ini. Peperangan yang berlaku dalam kaedah yang cukup luar biasa, tidak pernah berlaku sebelumnya seperti itu, di mana para mujahidin yang berada di bumi Gaza selama ini mereka hanya bertindak secara defensif, iaitu mereka mempertahankan bumi Gaza daripada dalam. Tetapi kali ini dalam serangan yang bermula pada 7 Oktober 2023 itu, mereka bergerak secara ofensif, iaitu mereka bergerak masuk ke dalam tanah haram Israel, melakukan serangan di dalam kawasan tanah haram Israel, dan Alhamdulillah berjaya untuk mencapai 3 objektif yang mereka sasarkan ketika itu, sebelum sebahagian daripada mereka selamat pulang semula ke dalam bumi Gaza. Apa sasaran mujahidin bila mana mereka bergerak masuk pada 7 Oktober tersebut? Yang mana bila kita tidak tahu dan tidak faham objektif pergerakan mereka, perjuangan mereka ketika itu, maka kita akan kata mujahidin salah tindakan, salah strategi, tidak pandai berperang. Malah ada yang begitu cerdik pandai sangat di Malaysia kita ini yang sebutkan dan fatwakan kononnya bahawa tidak ada jihad di Palestin, kerana kekuatan yang ada pada mujahidin terlalu jauh nak dibandingkan dengan kekuatan yang ada pada tentera Zionis Israel. Tetapi bila kita faham objektif mujahidin masuk ke dalam bumi Gaza, maka kita akan faham bahawa mereka sebenarnya telah mencapai apa yang mereka nak capai, iaitu yang pertama sekali, mereka masuk ke dalam bumi tanah haram Israel ketika itu pada 7 Oktober 2023 untuk mendapatkan tawanan-tawanan perang, prisoners of war. Sebab apa? Sebab tawanan perang sangat penting untuk ada di tangan mereka, sebab sebelum daripada ini, bila mana berlaku peperangan dan bila mana berlaku gencatan senjata yang diminta oleh Zionis Israel, tahun 2014 yang angkat bendera putih Zionis Israel, sehingga kan mujahidin diberikan peluang untuk memberikan syarat-syarat menghentikan peperangan kepada Zionis Israel. Mereka meletakkan 10 syarat ketika itu, dan syarat-syarat dipersetujui oleh Zionis Israel. Antaranya untuk mengangkat kepungan ke atas Gaza, antaranya untuk membaiki dan membolehkan pelabuhan laut di bumi Gaza digunakan semula untuk kegiatan ekonomi dan sebagainya. Tetapi bila mana tamat peperangan, gencatan senjata telah pun berlaku, semua janji-janji ini tidak ditepati dan dikhianati oleh Zionis Israel. Maka mujahidin tahu kali ini kalau nak berlaku gencatan senjata, kalau nak selamatkan semula nyawa-nyawa yang mula untuk dikorbankan oleh Zionis Israel, kalau nak ada kebaikan dan pergerakan satu langkah ke arah pembebasan Masjid Al-Aqsa, maka perlu ada sesuatu yang boleh diletakkan di atas meja rundingan. Dan berdasarkan kepada pengalaman mujahidin tahun 2006, mereka berjaya tangkap satu orang tawanan Israel, duduk di tangan mereka selama 5 tahun. Tawanan Israel ini namanya Gilad Shalit, yang mana ketika itu dia ditangkap dan dicolek dengan menggunakan terowong-terowong milik mujahidin. Operasi pertama yang menunjukkan bahawa terowong-terowong yang digunakan mujahidin sangat berkesan. Sama ada terowong-terowong yang ada di dalam Gaza yang digunakan untuk pertahanan, ataupun terowong-terowong untuk serangan yang bermula daripada Gaza dan keluar daripada tanah sebelah tanah haram Israel untuk melakukan operasi di dalam kawasan musuh. Maka ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, Gilad Shalit ini setelah tidak berjaya untuk dicari semula oleh intelligence Zionis Israel, tidak berjaya untuk ditemui oleh tali-tali barut Palestin mereka, tidak berjaya ditemui oleh teknologi mereka yang begitu canggih, akhirnya Zionis Israel pada tahun 2011 terpaksa bersetuju dengan satu Safqah Wafa'ul Ahrar, Prisoner Exchange Deal, perjanjian pertukaran asra ataupun tawanan perang, di mana satu orang Gilad Shalit ketika itu
ditukarkan dengan 1,100 orang tawanan-tawanan Palestin yang berada di dalam penjara-penjara Zionis. Maka tuan-tuan dan puan-puan, hari ini Mujahidin belajar sekali lagi bahawa kalau kita ada tawanan, insya-Allah kita akan berjaya sedikit sebanyak menundukkan Zionis Israel yang sentiasa mengkhianati perjanjian-perjanjian mereka. Dan objektif pertama ini telah berjaya dicapai, alhamdulillah. Sebab apa? Sebab di tangan Mujahidin pada hari ini sudah ada bukan 1, bukan 100, tetapi 250 orang tawanan-tawanan perang yang disimpan dan disorokkan di dalam kawasan-kawasan tertentu di dalam bumi Gaza. Dan ternyata strategi ini juga berjaya. Bila mana gencatan senjata yang diiklankan sepatutnya berlaku semalam tetapi ditangguhkan pada hari ini jam 7 pagi waktu Gaza bersamaan dengan waktu 1 tengah hari waktu Malaysia, apa yang dibincangkan bersama-sama dengan Zionis Israel ialah untuk dilepaskan 50 orang tawanan Israel yang berada di dalam tangan-tangan Mujahidin ketika ini, yang mana mereka ini terdiri daripada wanita dan juga kanak-kanak, mereka yang berusia di bawah 19 tahun, dan mereka ini tuan-tuan dan puan-puan, 1 orang tentera ataupun tawanan Zionis Israel akan ditukarkan dengan sekurang-kurangnya 3 orang tawanan dan tahanan yang berada di dalam penjara-penjara Zionis Israel ketika ini. Maka sekali lagi Zionis berjaya ditundukkan. Mereka bersetuju dengan gencatan senjata selama 4 hari. Dalam tempoh 4 hari ini 50 orang ini akan dilepaskan secara berperingkat. Dan antara orang yang akan dilepaskan ialah wanita-wanita kita yang sedang berada di dalam penjara Zionis, yang mana selayaknya mereka ini diselamatkan. Dan pada zaman khalifah-khalifah seperti Mu'tasim Billah, bila mana 1 orang sahaja berada di dalam tawanan Rom, wanita-wanita Islam kita, maka dia menyeru kepada Khalifah Mu'tasim Billah, dia panggil Mu'tasim Billah untuk menyelamatkannya. Maka ketika itu Mu'tasim Billah menggerakkan tenteranya yang begitu ramai, yang disebutkan permulaannya sudah sampai di Rom, ekornya masih berada di negara Mu'tasim Billah. Ramai tak ramai yang nak digerakkan ketika itu untuk menyelamatkan 1 orang tawanan wanita yang berada di dalam penjara-penjara musuh. Tetapi alhamdulillah hari ini kita tak mampu untuk menggerakkan tentera-tentera kita. Negara Islam terlalu lemah dan daif. Dan duka citanya bukan nak gerakkan tentera untuk bersetuju dengan resolusi yang dibincangkan bersama di dalam pertemuan-pertemuan OIC, sekurang-kurangnya untuk menyekat minyak daripada dihantar ke tanah haram Israel, yang menggerakkan kereta kebal mereka yang sedang menyelenyek anak-anak kita di sana, sedang melenyek jenazah para syuhada di sana pun umat Islam tidak dapat bersetuju untuk bersama. Mujurlah alhamdulillah kita diwakili oleh para mujahidin yang insya-Allah sokongan kita kepada mereka berterusan. Maka mereka ini yang mewakili kita untuk menyelamatkan wanita-wanita Islam yang berada di dalam penjara-penjara Zionis Israel. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, sebab apa mereka lakukan serangan ketika itu? Tujuannya ialah untuk menundukkan satu negara Arab yang besar, kuat dan berpengaruh, yang bercadang untuk pada bulan 11 ini menandatangani satu perjanjian normalisasi kerjasama security, ekonomi, ketenteraan, keselamatan bersama-sama dengan Zionis Israel. Duka citanya kalau negara ini berjaya untuk tanda tangan normalisasi tersebut, maka ia akan diikuti oleh negara-negara Arab kecil yang lain. Tetapi Allah takdirkan dia tidak berjaya ditundukkan oleh negara Islam yang lain yang nak suruh mereka hentikan normalisasi, tidak berjaya ditundukkan oleh fatwa-fatwa para ulama tekanan negara-negara, tetapi rupanya nak ditundukkan oleh sekitar 1,000 orang mujahidin yang masuk ke dalam tanah haram Israel pada 7 Oktober, memalukan Israel, dan dengan serangan balas yang berlaku ke atas bumi Gaza, akhirnya negara yang nak buat normalisasi ini mengatakan bahawa mereka telah menghentikan rundingan dan mereka tidak akan buat normalisasi bersama-sama dengan Zionis Israel. Negara ini negara mana, tuan-tuan dan puan-puan? Negara ini adalah negara yang diberi tanggungjawab untuk menjaga Al-Haramain Asy-Syarifain, 2 kota suci umat Islam, 2 masjid paling suci umat Islam, iaitu Mekah dan Madinah, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dan negara ini adalah negara Arab Saudi. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, bacaan dan analisa para mujahidin bahawa selepas 7 Oktober 2023,
serangan akan dilancarkan oleh Zionis Israel masuk ke dalam bumi Gaza. Sebab apa? Sebab Zionis mereka serang bumi Gaza ini dengan satu tujuan yang sangat besar. Orang Malaysia bila dia tengok berlaku peperangan di bulan Ramadan, dia kata, oh, diserang sebab Ramadan, dijangka kononnya mujahidin lembek. Tidak. Bagai-bagai alasan diberikan bila kita nampak hashtag Gaza under attack. Tapi sebenarnya alasan paling konkret setiap kali Gaza diserang sebab apa? Sebab nak berlaku pilihan raya di dalam bumi Israel, dan pemimpin yang ada ketika itu mereka kena buat serangan untuk menunjukkan bahawa mereka lah hero yang boleh mempertahankan tanah haram Israel. Mereka inilah yang sepatutnya terus diundi dan perlu menjadi kepimpinan yang ada di bumi Israel. Permainan ini khususnya adalah permainan yang sentiasa dimainkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang telah memerintah Israel sejak sekian lama, yang mana dalam tempoh 2-3 tahun terakhir ini didakwa dengan banyak tuduhan rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Akhirnya terpaksa untuk mengubah undang-undang yang sangat besar di dalam bumi Israel, iaitu kuasa yang ada pada Mahkamah Tinggi untuk menindakkan dan mengimbangi apa-apa keputusan yang dibuat oleh kerajaan. Dihapuskan kuasa Mahkamah Tinggi, membolehkan kerajaan buat apa-apa tindakan yang mereka nak secara veto, yang menyebabkan ratusan ribu rakyat Israel turun ke jalan raya tak setuju dengan apa yang dibuat oleh Benjamin Netanyahu. Maksudnya keadaan politik mereka sangat teruk, keadaan ekonomi mereka terjejas, sosial mereka terjejas, dan akhirnya seperti biasa mereka kata, selepas ni kita kena serang Gaza, kita tunggang serangan ke atas Gaza untuk tunjukkan kepada rakyat dia bahawa kita perlu bersatu di bawah satu kepimpinan. Maka Mujahidin telah buat analisa selepas 7 hari perayaan yang sedang disambut oleh Yahudi di Israel ketika itu, mereka akan memulakan serangan ke atas Gaza. Bila mana mereka tahu Gaza akan diserang, maka mereka terlebih dahulu melakukan serangan, dan alhamdulillah ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, serangan tersebut berjaya mencapai objektif-objektif awal yang digariskan, dan memang pun Gaza diserang sebagai serangan balas ketika itu, tetapi bukan sebagai serangan permulaan sebagaimana kebiasaan Israel ke atas Gaza. Maka timbul persoalan yang baru bila mana kita sebutkan bahawa Gaza diserang pada hari ini, jumlah syuhada mencecah 14,000 orang dalam tempoh hampir 50 hari peperangan. Mereka yang cedera melebihi 30,000 orang. Daripada 14,000, lebih daripada 6,000 adalah kanak-kanak, 5,000 adalah wanita-wanita. Soalnya, adakah orang Gaza dan rakyat Gaza mereka reda dengan apa yang dilakukan oleh para mujahidin yang menyebabkan pada hari ini rumah-rumah mereka dimusnahkan, perniagaan-perniagaan mereka dimusnahkan, nyawa anak-anak mereka dikorbankan? Hari ini saya tak nak menjawab persoalan tersebut, tetapi saya nak menjemput sahabat-sahabat saya yang datang daripada bumi Gaza, daripada bumi Palestin sendiri, untuk datang dan saya ceritakan kisah-kisah yang mereka lalui di dalam waktu peperangan ini, untuk kalian tengok sendiri bagaimana mereka bertahan dalam keadaan anak-anak dan isteri mereka berada di bumi Gaza. Ta'alu syabab, tafadhalu hana. Ugudni. Jadi ini 3 orang pemuda Gaza. Pemuda ini ketiga-tiganya datang daripada bumi Gaza, keluar sebelum daripada saya, dan pastinya sebelum daripada peperangan. Hampir 2 bulan mereka berada di bumi Malaysia. Mereka singgah untuk buat umrah dalam perjalanan balik sekitar 1 bulan yang lepas, tetapi Allah takdirkan mereka sampai ke bumi Saudi ketika itu pada 7 Oktober. Dan sempadan ditutup, mereka tidak boleh balik semula ke bumi Gaza. Maka saya minta mereka balik semula ke bumi Malaysia. Mereka ini adalah sahabat-sahabat yang bekerja di NGO kita, Cinta Gaza Malaysia, dan mereka ini adalah ketua-ketua jabatan di sana. Sebelah kanan yang paling hujung, nama dia Akh Syadi Salim. Syadi Salim ni dia ada masters dalam linguistics bahasa Inggeris. Dia memegang pusat budaya Malaysia di bumi Palestin, berasal daripada utara Gaza.
Dan sejak daripada awal peperangan, kawasan rumah mereka diancam untuk dibom. Maka Syadi ini, ahli keluarganya, anak-anak, isteri, ibu, ayah, adik-beradik, semuanya duduk di sekolah pelarian bersama-sama dengan hampir 10,000 pelarian-pelarian yang lain. Mereka sebutkan kepada saya beberapa hari yang lepas bahawa ahli keluarga Syadi ini terpaksa beratur setiap hari. Dia beratur 5 jam untuk dapatkan beberapa keping roti untuk diberi makan kepada anak-anaknya. Kemudian ahli keluarganya akan sambung beratur lagi 5 jam untuk mendapatkan beberapa botol air bersih untuk diberi minum kepada anak-anaknya supaya tak mati kehausan. 2-3 hari yang lepas, kami dalam perjalanan ke satu program, dan malam sebelumnya ada sebuah sekolah di sebelah utara Gaza tersebut, nama dia Sekolah Fakhurah, dibom oleh Zionis Israel. Ketika itu 200 orang mati syahid sekaligus. Dan dalam perjalanan kami nak bergerak daripada satu tempat itu di Bangi nak sampai ke Paya Jaras yang jarak dia sekitar 1 jam sahaja. Ketika itu tuan-tuan dan puan-puan, Syadi ini dia tunjuk kepada saya sekurang-kurangnya 5 orang gambar 5 orang yang mati syahid, terdiri daripada kenalan dia, ahli keluarga dia, jiran-jiran dia. Sekejap dia tunjuk tu, tengok ni Tuan Nadir, dia kata, ni saya punya keluarga, ni sebelah ayah mati syahid. Sekejap lagi, tak sampai 10 minit, dia tunjuk lagi satu gambar. Dia kata, ni aku punya jiran ni, ni aku punya kawan sekolah ni, ni duduk sebelah rumah aku ni, dikelilingi oleh para syuhada. Beberapa hari yang lepas, disebutkan bahawa penduduk-penduduk yang berada di sekolah tersebut dah mula jual barangan mereka. Ada yang jual kabel-kabel handphone mereka, ada yang jual handphone mereka. Semuanya perlu mendapatkan duit untuk mendapatkan makanan, untuk memastikan anak-anak mereka tidak mati kelaparan. Tetapi alhamdulillah, Syadi masih lagi bertahan. Okey Syadi? Okey ke? Tenang Syadi, tenang. Sebelahnya ialah Al-Akh Alak Mansur. Alak Mansur ni dia ada masters di dalam pengurusan dan media. Dia pegang kita punya cabang kemanusiaan di bumi Gaza. Juga sudah berkeluarga, mempunyai 2 orang anak. Dan Alak ini tuan-tuan dan puan-puan, satu hari kami berceramah di bumi Kuantan, Pahang, sekitar 3 minggu yang lepas. Tiba-tiba Alak dia dapat satu mesej WhatsApp masuk ke dalam telefonnya, memaklumkan bahawa rumah di sebelah rumah tempat keluarganya berlindung dibom. Dan dalam tempoh 1 jam itu dia tak mendapat berita tentang anak-anaknya sama ada masih hidup ataupun tidak. Tapi alhamdulillah selepas 1 jam dia maklumkan bahawa anaknya masih lagi hidup. Dicari isterinya ketika itu, mereka mencari di sana tak jumpa isterinya. Akhirnya alhamdulillah mendengar suara si isteri berada di bawah runtuhan menjerit dan memanggil orang meminta untuk diselamatkan. Berjaya untuk diselamatkan, dikeluarkan daripada runtuhan dalam keadaan cedera, tetapi alhamdulillah masih lagi bernyawa. Difahamkan daripada keluarga Alak ini sekitar 14 orang yang dah mati syahid. Di sebelah saya juga saudara Naim. Naim yang paling muda di kalangan kami. Dia baru tamat di Universiti Islam Gaza dalam bidang sains politik tahun ini. Naim ini, perjuangan dia ataupun pengorbanannya tidak bermula pada perang 2023 ini. Tetapi dia kehilangan ayahnya sendiri pada tahun 2008, seorang komander besar Brigade Izzuddin Al-Qassam, yang ketika itu sedang menyiapkan satu terowong untuk masuk ke dalam tanah haram Israel. Operasi yang nak dibuat, yang dirancang ketika itu untuk buat operasi tersebut dalam tanah haram Israel. Maksudnya ayahnya merancang sejak daripada sebelum 2008 lagi. Al-Qassam ni merancang sebelum 2008 untuk buat operasi masuk ke dalam tanah haram Israel. 2023 baru berjaya. Panjang tak panjang, istiqamah tak istiqamah perjuangan mereka. Naim bila mana dikhabarkan bahawa ayahnya mati syahid, ayahnya 6 bulan terakhir perjuangannya sibuk sangat dengan operasi, tak sempat nak balik ke rumah. Satu hari dia balik ke rumah, dia panggil Naim.
Masa tu Naim berusia 8 tahun. Dia kata kepada Naim, Naim, esok aku nak mati syahid. Naim terkejut. Ayah aku ni dalam 6 bulan tak jumpa, jarang-jarang jumpa. Nak kenal pun tak berapa nak kenal. Tiba-tiba dia balik selepas 6 bulan untuk bagi tahu kepada anaknya bahawa esok dia akan mati syahid. Dia tinggalkan beberapa wasiat kepada Naim. Esoknya Naim pergi mengikuti kelas berenang sebagaimana disuruh oleh ayahnya. Dia pergi ke laut bersama-sama dengan rakan-rakan dia. Dia balik daripada lautan, orang ramai sudah berkumpul di rumah. Dia masuk ke dalam rumah, dimaklumkan bahawa ayahnya telah betul-betul mati syahid. Bila mana dia dapat maklumat bahawa ayahnya mati syahid, dia cari mana jasad dan jenazah ayahnya, tak jumpa kat dalam rumah. Dia tanya pakciknya, mana jasad ayahku? Aku nak belai rambutnya, aku nak usap pipinya, aku nak cium dahinya, aku nak ucapkan kepada dia selamat tinggal. Maka pakciknya buat apa? Pakciknya angkat satu beg plastik berwarna hitam. Pakcik dia kata kepada dia, tempat operasi ayah engkau telah pun dibom. Batang tubuh ayah engkau berkecai dan kami tak jumpa di mana batang tubuhnya, melainkan sisa-sisa daging yang dapat kami kutip. Ni kami letakkan dalam beg plastik ni, kau ambil dan kau ucapkan kepada dia selamat tinggal. Mati syahid ayahnya tahun 2008. 2014 mati syahid pakciknya, seorang anggota Brigade Izzuddin Al-Qassam, syahid ketika mana sedang berjaga di sempadan. Bila mana pakciknya tersebut mati syahid, bangunan tempat dia berjaga dibom oleh Zionis Israel. Dia terbenam di dalam tanah dan di bawah runtuhan sedalam 3-4 meter. Dia umumkan genjatan senjata sementara tahun 2014 tersebut. Maka adik-beradik kepada pakciknya itu, yang nama dia Syahid Abdullah Al-Minawi, pergi untuk selamatkan dan keluarkan jasad Abdullah Al-Minawi daripada bawah runtuhan. Dah beberapa hari dah mati syahid, tapi bila mana nak dibawa keluar daripada runtuhan, pahanya tersangkut pada dawai bangunan yang telah musnah. Dan walaupun dah beberapa hari mati syahid, tetapi Allah takdirkan darah merah yang masih hangat mengalir keluar daripada pahanya. Ini karamah para syuhada yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka ini tidak mati, bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Mereka ini tidak mati, tetapi mereka ini hidup di sisi Tuhan mereka dalam keadaan diberikan rezeki yang banyak. Tahun ni 2023, 3 minggu yang lepas, dia dapat berita bahawa 2 orang makciknya mati syahid. Rumah mereka dibom oleh Zionis Israel. Sama-sama dengan 2 orang makciknya, 2 orang suami-suami mereka dan 10 orang anak-anak mereka, semua mati syahid sekaligus. 2 orang berjaya diselamatkan ataupun dikeluarkan daripada bawah runtuhan untuk ditanam. Yang bakinya masih tertimbus di bawah runtuhan dan tidak dikenal pasti lagi jasadnya ada ataupun tidak. 3 hari lepas kami berada di Terengganu kemarin, saya sedang ceramah. Naim di hujung ceramah saya diminta untuk membacakan doa. Tiba-tiba dia keluar daripada majlis dengan tergesa-gesa. Saya tanya kepada dia, kenapa Naim selepas habis majlis? Tengok dia punya mata pun merah, sedih. Apa yang dimaklumkan, dia kata rumah yang menjadi tempat perlindungan pakcik-pakcik dia, pak saudara dia, hampir mungkin 70 orang, 80 orang yang duduk dalam rumah tersebut ketika itu, dibom oleh Zionis Israel. Dan ketika itu alhamdulillah 4 orang anak kecil, sepupu-sepupu dia mati syahid. Yang lain khabarnya masih belum diketahui, dipindahkan ke hospital dengan kesedaraan-kesedaraan yang berbagai. Dan untuk makluman kalian tuan-tuan dan puan-puan, Naim ini adalah anak tiri sulung saya. Jadi yang dibom itu adalah keluarga sebelah isteri saya 3 hari yang lepas. Jadi mereka ini berada bersama-sama dengan kalian. Sekejap lagi kalau ada rezeki kalian jumpa dengan mereka, cerita dengan mereka, tanya kepada mereka, adakah mereka sanggup untuk terus mengorbankan bukan sahaja rumah-rumah mereka, rumah semua memang tak ada dah, semua dah kena bom dah pun kat sana, tetapi bangunan-bangunan yang lain, dan lebih penting daripada itu, nyawa anak-anak mereka, isteri mereka, ahli keluarga mereka. Adakah mereka akan terus sanggup untuk berkorban
untuk memastikan bumi Palestin akan dibebaskan, saya yakin mereka akan memberikan satu jawapan yang sama, iaitu kalau nyawa kami kena ditumpahkan untuk menjadi baja-baja perjuangan bumi Palestin yang nak dimerdekakan, maka darah kami adalah untuk Palestin, roh kami adalah untuk Palestin, nyawa kami adalah untuk Palestin. Maka tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita kena tahu hakikat kita, kita kena sedar dan muhasabah kita berada di mana. Dalam perjuangan kita untuk Palestin, dalam perjuangan kita untuk Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama kita. Mudah-mudahan kalau kita hari ini rasa kita nak sumbang 100, kita kena naikkan semangat kita, sumbang lagi lebih daripada itu. Kalau hari ini kita hanya doa 1 kali sehari, naikkan lagi semangat, sekurang-kurangnya kena doa lebih daripada itu. Kalau hari ini kita rasa nak boikot, tak boikot, kita duk berkira-kira lagi, duk cari lagi fatwa yang tak suruh boikot, nak cari lagi alasan di internet kenapa tak perlu boikot. Tanya iman di dada kita, tengok balik gambar anak-anak kita yang sedang dibunuh di sana, yang tidak ada kepala, yang batang tubuhnya separuh tinggal, yang terbakar dengan bom-bom fosforus. Maka ketika itu kalian akan tahu bahawa soal boikot bukan soal kewangan, tetapi soal iman. Dan insya-Allah kita akan mampu melaksanakan lebih dan lebih lagi untuk bumi Palestin. Insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, generasi dan zaman kita hidup ini, bumi Palestin akan dibebaskan bersama-sama. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, saya harapkan dalam perkongsian kita yang ringkas ini, kita dapat menyuntik sedikit semangat ke dalam diri kita masing-masing untuk kita bermuhasabah, berfikir dan mengenangkan di mana diri kita berada dalam perjuangan menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan mudah-mudahan ia menjadi suntikan pertama untuk kita terus berjuang, utamanya untuk mengubah dan memperbaiki, mengislah diri kita, seterusnya ahli keluarga kita, jiran tetangga kita, masyarakat kita, negeri dan negara kita, sebelum kita pergi jauh untuk membantu dan meringankan beban umat Islam yang sedang dizalimi di seluruh dunia, insya-Allah. Dengan izin daripada kalian, insya-Allah kita tamatkan, ataupun saya tamatkan perkongsian saya pada hari ini dengan sedikit bacaan doa daripada Naim. Yang mana Naim ni kalau saya pergi ceramah di mana-mana masjid, saya kata ni mungkin orang yang paling dekat kalian akan jumpa dengan ahli syurga dalam hidup kalian. Sebab syuhada ni dia ada 70 orang dia boleh tarik masuk syurga syafaat. Naim ni moyang dia asyahid, ayah dia asyahid, pakcik dia asyahid. 15 orang mati syahid baru-baru ni. Tak masuk lagi dengan dia sebutkan dalam keluarga Mujtahar tu, dalam perang ini saja 50 orang dah yang dah mati syahid. Jadi bayangkan berapa orang yang boleh tarik dia untuk masuk ke dalam syurga. Mudah-mudahan dengan doa kita, mudah-mudahan dengan kasih sayang yang kita tunjukkan, dengan solidariti dan semangat kita, mudah-mudahan ada slot-slot kosong yang boleh dihadiahkan kepada kita untuk kita juga dapat syafaat masuk ke dalam syurga Allah, insya-Allah tanpa dihisap. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita lancarkan juga tabung sumbangan untuk rakyat Palestin. Kami berada di bumi Kedah selama 4 hari. Setiap hari kami diaturkan oleh Ustaz Akmal, saya rasa 5 ataupun 6 program sehari. Dia nak suruh mati syahid di Kedah. Dan dia sasarkan, kita sasarkan insya-Allah dalam jaulah kita di Kedah. Kita akan ke Madad, akan ke Bushra, akan ke Andalusia, dan iftitahnya, pembukaannya di masjid yang penuh keberkatan ini. Alhamdulillah kita letakkan sasaran untuk jaulah 4 hari ini RM500,000. Saya rasa tidak mustahil dan tidak susah untuk kita dapatkan, insya-Allah, bermula dengan keberkatan daripada kalian yang berada di sini, insya-Allah. Untuk sumbangan-sumbangan kalian yang kalian akan serahkan, kita akan sampaikan kepada bumi Gaza. Dan jangan lupa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang mempersiapkan para mujahidin untuk berjuang di jalan Allah, maka seolah-olahnya mereka juga telah berperang, berjuang dan berjihad. Maka kita punya diri dan batang tubuh tak dapat nak sampai ke sana, sekurang-kurangnya insya-Allah harta kita dapat sampai ke sana, dapat memastikan anak-anak kita tidak kebuluran, dapat memastikan suami-suami yang ada di sana, isteri-isteri tidak kehilangan, dan insya-Allah dapat mendoakan supaya para mujahidin dapat terus bertahan dan mempertahankan bumi Palestin milik kita bersama. Saya rasa ada tabung di bawah. Wallahu alam, kalau muslimat nanti pun
Kalau perlukan tabung yang lebih besar untuk letakkan gelang-gelang emas kalian, cincin-cincin emas kalian yang kalian akan jumpa semula insya-Allah di hari akhirat kelak, kalian juga boleh sumbangkan insya-Allah di tempat-tempat yang disediakan. Kita tangguhkan insya-Allah dengan bacaan doa daripada saudara Naim Mustaha. Falyatafaddal ala barakatillah. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم رد كيد أعدائنا في نحورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزم اليهود وانصرنا عليهم. اهزم اليهود وانصرنا عليهم. اللهم اقتل مقاتلتهم ودمر دباباتهم. اللهم دمر دباباتهم. اللهم حولها لمقابر لهم يا الله. اللهم أعن أهل غزة. اللهم كن لأهلنا في غزة عونا ومعينا وناصرا ونصيرا وناصرا ونصيرا. اللهم ثبت المجاهدين في غزة. اللهم صوب رأيهم وسدد رميهم واجمع على الحق كلمتهم. اللهم اجعل ضرباتهم في اليهود صائبة واجعل ضربات اليهود فيهم خائبة. اللهم لا تحقق لليهود غاية ولا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم احقن دماء أهل غزة. اللهم احقن دماء أهل فلسطين. اللهم احقن دماء أهل فلسطين وانصرهم على من عاداهم. وانصرهم على من عاداهم واقتل واخز كل من عاون المحتل عليهم. كل من عاون المحتل عليهم يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها عاجلها وآجلها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنين
والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.